Okay, salam sejahtera semua. Hari ini kita teruskan kepada kita sudah habis belajar tentang sifat kimia. Jadi sekarang kita masuk kepada 2.4 isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Okey. Isomer ni maksudnya kita mau susun satu molekul tu dia ada banyak susunan. Jadi setiap susunan dia tu setiap jenis susunan molekul dia mempunyai cara penamaan dia. Okey. So, apakah yang dimaksudkan dengan keisomeran struktur? Isomer ialah molekul, molekul yang mempunyai formula yang sama, tetapi formula struktur yang berbeza. Dia ni umpama manusia, tapi ada manusia yang kepala dia di bawah, kepala dia di tengah-tengah, dia punya kaki di atas. Susunan dia berbeza. Jadi susunan dia berbeza akan menyebabkan nama dia berbeza. Contoh saja, manusia tiada yang susunan dia berbeza. Sama saja. So keisomeran struktur dapat berlaku dengan beberapa cara. Ada dua jenis, keisomeran rantai dengan keisomeran kedudukan. Nanti kita tengok. Sini dia cakap pun kita tidak faham apa dia bilang. So keisomeran kumpulan berfungsi juga merupakan sejenis keisomeran struktur. Keisomeran struktur jenis ini akan dipelajari pada peringkat yang lebih tinggi. Maksudnya nanti kalau kamu masuk U ada ambil chemistry lagi, kamu akan belajarlah, sekarang tidak perlu. So keisomeran struktur ada dua jenis, keisomeran rantai dengan kedudukan. Kita tengok dulu rantai. Rantai maksud dia, dia mempunyai susunan yang berbeza. Kalau kita kira bilangan C dia ada 4 C. Kan? So, kalau yang macam ni, kita susun dia macam ini, dia tetap ada 4 C. Cuma dia punya susunan berbeza. Jadi, ini nama dia lain, ini nama dia lain. Walaupun dua-dua mempunyai 4 C dan 10 hidrogen. Nanti kita tengok macam mana kasih nama dia. Keisomeran kedudukan pula, ini kita berikan nama berdasarkan kedudukan kumpulan berfungsi dia. Bermaksud kalau alkana tiadalah keisomeran kedudukan sebab alkana dia tiada kumpulan berfungsi. Dialah berfungsi sendiri. Tapi kalau dalam alkina, ikatan ganda 2, ikatan ganda 3, dia kumpulan berfungsi dia ialah ikatan ni kan. Jadi untuk alkina dia mempunyai isomer kedudukan, iaitu di mana kedudukan ikatan ganda 2 dia akan mempengaruhi nama dia. So apa yang dia cakap di sini kan kita tengok. Untuk ini yang pertama, dia punya ikatan ganda 2 terletak pada karbon yang pertama. Untuk yang ini pula, ikatan ganda 2 dia terletak pada karbon yang kedua. Jadi apa maksud dia? Karbon pertama, karbon kedua. Kita kira dari mana? Daripada hujung. Kita ambil hujung ini 1, 2, 3, 4. Jadi ikatan ganda 2 terletak pada karbon yang pertama. Ini pula 1, 2, 3, 4. So dia punya ikatan ganda 2 terletak pada karbon yang kedua. So dia ada nama yang berbeza. Hari ini kita akan belajar isomer untuk alkana dulu. Sebagai asas. Kalau kamu boleh faham yang alkana, barulah kamu boleh faham nanti alkina macam mana, alkuna macam mana. So, isomer menunjukkan sifat kimia yang sama. Kenapa? Sebab setiap isomer mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Kalau dia mempunyai kumpulan berfungsi yang sama, bermaksud sifat kimia dia sama. Sifat kimia maksud dia jumpa siapa, macam mana dia bertindak balas, apa hasil tindak balas, itu ialah sifat kimia. So, sifat fizik seperti takat lebur dan takat didi adalah berbeza. Semakin banyak cabang, semakin rendah takat lebur dan takat didi. Semakin banyak cabang maksud dia, semakin banyak cabang,
Kadang dia satu saja cabang di sini. Okey, ada yang isomer dia ada 2 cabang, ada 3 cabang, ada 4 cabang. Semakin pendek dia punya rantai lurus, makin tinggi dia punya makin rendah dia punya takat didi. Okey, sebab kalau makin pendek dia punya rantai yang lurus ini, dia makin senang pecah, kan? Makin senang dipecahkan. Jadi makin senang dipecahkan sebab dia punya takat lebur dan takat didi rendah. Okey. Next. Ini isomer bagi alkana terbentuk secara isomer rantai sahaja. Macam tadilah, sebab dia punya kumpulan berfungsi adalah dia sendiri, kan. Tapi untuk alkina, alkuna, alkohol dia ada 2 jenis isomer, iaitu isomer rantai dan isomer kedudukan, sebab dia orang mempunyai kumpulan berfungsi. Cuba refresh balik. Alkina apa kumpulan berfungsi dia? Ikatan ganda 2. Alkuna, ikatan ganda 3. Alkohol, apa? OH. Kumpulan berfungsi dia. Maksudnya kedudukan OH tu dia boleh pindah-pindah. Kalau sebelum ni kita lukis dia di hujung. So sekarang dia boleh pindah-pindah. So kalau dia pindah, dia akan berubah nama dia. Okay, so kita tengok di bawah. Oh, bukan. Kalau dalam buku teks kamu kan, di muka surat 102, 103, okey. Dia punya penerangan kan panjang, bah. Panjang. Jadi kalau saya mau terangkan dari sana kan, dia macam susah lah. Saya rasa susah kamu mau faham kalau dari buku teks. Jadi saya bagi terus contoh ikut dalam buku modul. Okey, buku modul muka surat okey 70 hingga 71. Sana ada latihan. Jadi, kamu cara belajar topik ini ialah tengok video ni, catat sikit-sikit apa isi penting, nanti pergi modul tes kefahaman kamu. Cuba jawab, lukis isomer dia dalam buku modul lah. Okey. Kita tengok yang pertama, okey, metana. Metana CH4. Jadi CH4 ni macam yang kita lukis dia punya formula struktur. CH macam ni lah, kan? Okey. So kalau CH4 dia ada susunan lain, dia boleh susun dengan cara lain. Tiada. So ini tiada isomer. Dia tidak boleh susun. Dia satu saja C, kan? Okey. So kalau etana macam mana? Etana C2H6. Okey, kita tulis dia macam ni. C. Okey, jadi kita isi H. Okey. Boleh susun dia cara lain. Okey. Kalau saya mau susun dia macam ni. C. Saya mau kasih turun konon C tu di bawah. Okey. So, adakah ini dikira sebagai isomer? Okey. Ini tidak kira sebagai isomer sebab rantai terpanjang tetap 2C. Okey, ini tetap ada 2C yang paling panjang. Okey, so ini bukan isomer, bermaksud etana juga tiada isomer. Okey, kita tengok yang ketiga. Propana C3H8. Okey, propana. Okay. So propana kita lukis dulu yang normal punya. Kalau normal lukis propana C H. Skip pula. Okay. Macam ni. So boleh susun. Boleh macam boleh kan? Okay. Kita ada 3C. Kita susun dia. Kalaulah katakan kita mau kasih cabang dia. Cabang C tu, lukis dulu C supaya tidak keliru. C, cabang pergi bawah. Okey? Jadi sini apa? H lah, kan? Maksudnya kita kasih rotate dia. Rotate. Macam ni. Okey, adakah ini ialah isomer? Okey. Fikir. Isomer kah tidak? Okey, tidak sebab kalau kamu tengok, saya guna pen lain, okey. Tengok pen lain, C ini dia tetap sambung dengan C ini, bah.
Kan? Hujung dia ini tetap dengan H. Jadi yang saya bulatkan nih sebenarnya ialah H ini. Cuma kamu tukar ini bah. Ini dengan ini. Ini kamu kasih pergi bawah. Lepas tu H ini pergi atas. Jadi dia hanya bertukar kedudukan. Okay? So dia bukan isomer. Bukan isomer. Nah, hilang dah. Okay? Kalau dia hanya bertukar kedudukan, dia bukan isomer. Dia tetap rantai terpanjang ini. So, nama dia tetap propana. Okay, cuma kamu kasih lipat benda tu pergi bawah. So, dia tetap tiada isomer. Untuk propana pun tiada isomer. Alright. Kita tengok C4H10, iaitu butana. Okay, so butana C 4 kan? Okay, so kasih penuh dia. Kamu lukislah lawak-lawak. Miss kan malas. Jadi Miss lukis laju-laju ndaklah dia lawak. Okay, macam ni. Okay, so ini ialah butana. Nama dia normal, butana. Okay, sekarang kita mau susun dia. Okay, kita kasih cabang dia 1C. Okay, 1C kasih apa ni? Tukar dia punya kedudukan. Okay, ingat kalau kamu tukar C ini macam ni, C pergi bawah, okay, dia tetap rantai terpanjang macam ini. Jadi dia tetap butana nama dia. Okay, ini tidak dikira isomer. Jadi macam mana kita mau bagi dia jadi isomer? Kita tukar dia, jangan melekat dengan C yang pertama. Ini kalau kau kasih turun dia tetap di sini kan. Dia tetap melekat dengan C ini bah. Kau tukar C ini, pergi melekat di C sini. So, C macam ni. Ini dikira cabang. Okey? Sebab dia tidak melekat pada C yang sama. Begitu pula ayat dia yang lebih sesuai. Okey, mula-mula dia melekat dengan ini. Ini si Aina. Kan Alia di sini. Ini Syafidah, Hidayu. Okey. So, kalau kau tukar kedudukan siapa ni? Alia tukar pergi bawah, dia tetap pegang tangan Aina bah. Tidak mau berpisah. So, kalau dia tetap pegang tangan Aina, so dia tidak berubah pasangan lah. So, dia bukan isomer. Okey? So, kalau kamu lukis isomer, kau perlu tukar Alia pergi pegang tangan orang lain. Pegang tangan Syafidah Hidayu. Nah, sekarang dia sudah pegang Syafidah Hidayu, ini barulah dikira sebagai isomer. Okey? Jadi isomer, kalau dia sudah isomer, kita mesti tahu cara kita tulis karbon pertama, kedua dan ketiga. So, yang paling dekat dengan cabang kau, namakan dia sebagai karbon pertama. Okey, so kalau macam ni dia di center, mana-mana lah kau mula kira dari sini, ini karbon pertama, ini karbon kedua, ini karbon ketiga. Boleh, okey? Kalau kamu tukar, kau tidak mau konon bermula daripada sana, kau punya karbon, okey? Kau mau juga daripada sebelah kiri, sini, 1, 2, 3. Tetap juga Syafidah Hidayu tetap orang kedua dalam rantai itu. Okey, jadi nama dia macam mana? Nama dia kita mula dengan kedudukan cabang dulu. Kedudukan cabang duduk di tempat keberapa? Cabang tadi, Alia ni, dia duduk di karbon kedua. Kan, jadi 2. Okey, kalau satu saja orang, okey, satu sahaja cabang, satu sahaja orang terkeluar daripada pasukan besar, nama dia satu sahaja 2 metil. Okey, sebab dia C bah. C sahaja, jadi dia met lah. Okey, metil paling panjang pasukan kita nama dia apa? Paling panjang ada 3C. 3C nama dia prop. Okey, 3C nama dia prop. Jadi nama penuh kumpulan ini yang ada cabang 2 metil propana. Okey. Saya ulang cara kita namakan, okey. Yang pertama, tengok cabang duduk di kedudukan mana. Cabang, okey,
duduk. Saya bisa guna perkataan duduk lah. Kamu pandai-pandai lah. Terletak. Okey, cabang terletak di C keberapa nama dia. Okey, yang pertama cabang duduk di C yang kedua. Jadi 2 di depan ni. Okey. Dan kalau cabang tu satu sahaja C dia, okey, dia bukan C2, dia C sahaja, so metil. Okey. 2 metil prop ini datang daripada nama kumpulan paling panjang. Okey, kumpulan besar ada 3 C, so nama dia prop. Okey. Walaupun semua ini ialah apa? C4 kan? C4 nama dia sepatutnya butana. Tapi disebabkan kita sudah kasih cabang, C sudah keluar pergi depan ini 2 metil. Jadi yang belakang ini kita ambil nama pasukan paling panjang iaitu prop. Dan ini ialah alkana, so ana. So 2 metil propana. Nama isomer ini ialah 2 metil propana, tapi dia tetap merupakan salah satu jenis butana. Walaupun dia mempunyai formula struktur yang berbeza, okey, tapi dia tetap butana. Okey. So butana kalau kita tengok dia mempunyai 2 isomer lah. Yang pertama ialah susunan yang asal ini yang kita belajar. Satu lagi susunan macam ni. Okey. Macam mana mau lukis yang lengkap ialah yang saya lukis yang C saja supaya kamu nampak bah. Kan jadi kalau mau yang lengkap, okey, kasih tambah sajalah dia punya H. Okey, macam ni kan. And then kasih tambah saja H dia. Macam ni. So satu C mesti ada 4 ikatan. Jadi bila kamu kira dia punya bilangan C dengan bilangan H, dia tetap sama jugalah. Okey, dia tetap C4 H10. Okey, so dia tetap butana, cuma bila kita susun dia kepada isomer dia, nama dia berbeza. Okey. So kita tengok pula C5. So C5H12. Nama dia apa? Kalau 5 pen, so pentana. Jadi lukis dulu yang asal pentana yang normal macam mana? Rantai lurus lah. 4, 5. Okey. So H2 isi macam ni. Okey, kalau mau latihan dengan cepat, kita lukis C sahaja. Okey, tapi kalau dalam modul kamu lukis yang lengkap lah. Tapi boleh lukis C dulu, and then sudah tengok, sudah nampak dia punya susunan C, baru kamu tambah H dia untuk kasih lengkap. Ini adalah susunan yang pertama. Nama dia pentana. Lepas tu macam mana kita mau ubah susunan? Okey, kita ubah yang orang paling last ni lah. Okey, saya guna Alia lah juga. Alia kan sekarang ni kamu satu tim yang terdiri daripada 5 orang. Saya cakap yang hujung sajalah. Okey, yang hujung ini ialah Alia. Alia ni kamu pindah pergi mana, baru kamu punya pasukan dia jadi susunan yang lain. Kalau Alia, kau kasih pindah Alia pergi sini, di bawah, dia tetap juga sama kan? Dia tetap juga berpegang kepada orang yang sama. Okey? So macam mana? Mau kasih pindah Alia, baru dia jadi susunan yang berbeza. Okey? So, dia tinggal 4. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi Alia kita kasih pindah pergi orang kedua sini. Pegang tangan orang lain. Okey. Yang tadi saya guna ini ialah Aina kan? Okey, jadi ini ialah Hidayu. Kan? Kasih pegang tangan Alia tu pergi pegang Hidayu. Supaya dia tukar orang bah, barulah dia dikira isomer. Okey. Jadi saya padam ini. So ini ialah susunan kedua. Okey. Jadi apa nama dia? Susunan kedua. C macam ni ya. C macam ni susunan kedua. Okey, macam mana kita mau kasih nombor dia? Kasih nombor karbon tu, okey, yang paling dekat dengan kumpulan cabang kau ni, okey? Alkil, kumpulan cabang kita namakan sebagai 1. Dari hujung lah, tidak boleh 1 tiba-tiba di tengah kan? Dia mesti dari hujung. Kalau kita kira dari sini 1, 2, dia akan jadi 3. So dia bukan paling dekat dengan 1. So 1 mesti yang paling dekat dengan kumpulan
alkil. Oke, cabang tu kita namakan sebagai alkil lah. Oke, alkil. Cabang. Oke. So, satu ialah karbon yang pertama ialah sini, so ini ialah karbon yang kedua. Jadi macam mana mau kasih nama dia? First kita tulis dulu kedudukan dia kan. Jadi 2. Oke. 2 apa? Kalau dia C sahaja, oke, kalau dia C sahaja, cabang tu satu orang saja. Oke. So, 2 metil. Oke. And then rantai panjang. Rantai paling panjang apa nama dia? Rantai paling panjang ada 4C. So 4C ialah butana. Oops. Sorry, tukar dulu. 2 metil butana. Oke. Oke. Sekarang kita try susunan yang ketiga. Kalau kan tadi saya bilang sini siapa? Aina. Sini Hidayu. Okey, sini Gadija. Siti Gadija. Okey, bolehkah tidak saya letak si Alia ni pergi pegang tangan Siti Gadija? Okey, kita try ya. C. Okey. Kasih pegang si Alia di sini. Pegang tangan Gadija. Bolehkah tidak? Okey. So kalau kita lukis macam ni, kita try kasih nama dia. Tadi saya bilang kita mau kira kedudukan Alia di mana, di karbon keberapa. Kita kena kira dari yang paling dekat dengan dia. Satu mesti yang paling dekat dengan Alia. So ini ialah 1. Ini ialah 2. Ini ialah 3. Ini ialah 4. Jadi bila kita namakan benda ini, walaupun dia Alia sekarang pegang tangan Siti Khadijah, tapi bila kita buat kiraan nombor, kita kira daripada sebelah kiri, dia tetap 2 metil butana. Kan? Sebab nombor ini dia bergantung kepada kumpulan alkil kau melekat di mana. Okey. Jadi 2 metil butana. Sebenarnya ini adalah benda yang sama. Okey? Dua benda ini adalah struktur yang sama. Cuma kamu kasih terbalik dia. Okey? Hujung sini kamu terbalik pergi hujung sini. So dia jadi terbaliklah, macam satu pen tu kau kasih terbalik dia punya hujung ke hujung. Okey. So ini tidak dikira sebagai isomer. Jadi next kita boleh pindah dia macam mana. Okey, sekarang daripada 5 kan rantai terpanjang ni, daripada 5 karbon kita sudah kasih pendek pergi 4 karbon. Jadi sekarang kita try kasih jadi dia 3 sahaja, rantai paling panjang dia 3. 1 2 3. So ada 2 lagi kamu letak di mana? Okey, kalau kau letak di sini, katakanlah kan, try. Letak dia di sini. Sama juga kan? Dia tetap rantai terpanjang, dia tetap C melekat dengan C. Dia tetap pentana. Okey? Dia tetap rantai terpanjang. Jadi apa jalan penyelesaian dia? Kita kasih sambung C, okey? Alia sambung pergi sini. Okey. Aina kita kasih tukar dia pergi sini. So ada struktur yang berbeza kan? Kan? Ini Hidayu. Salah. Ini ialah Khadijah. Sebab Aina kita pindah pergi sini. Okey? And then Alia pun pindah pergi pegang tangan Khadijah. Okey, jadi ini ialah Khadijah. Okey, ini ialah Hidayu. Ini ialah Alia. Ini ialah Aina. Saya harap kalau guna nama ni kamu lebih senanglah nampak pertukaran kedudukan dia. Okey. So dia jadi macam ni lah. Okey. Saya padam nama dia. Jangan kamu jawab dalam exam guna nama Aina lah, Khadijah lah, Alia lah. Okey. So macam ni. Dia ialah struktur yang langsung berbeza dengan yang di atas. Yang di atas ni ialah 5 karbon satu baris. Kedua ni ialah 4 karbon satu baris. Yang ketiga ni 3 karbon sahaja satu baris. Okey, jadi macam mana kita mau kasih nombor dia? Kan, sekarang kita mau kasih nama dia, kita mesti mau tahu dia nombor keberapa, karbon yang keberapa. Jadi kalau kau letak sini 1, sini 2, sini 3. Kan? So, ini ialah karbon kedua. Diorang melekat pada karbon yang kedua.
So, kalau saya tukar, tukar, saya mau kira dari hujung sebelah kiri. Can or not? Oke, kalau saya kira dari sebelah kiri, dia akan jadi berapa? Nomor dia akan berubah. 1, 2, 3. Kan, dua-dua pun paling dekat kan? Ini pun dekat dengan dia. Oke, ini pun dekat dengan dia. Cuma selang satu saja. Jadi, bermaksud kau kira dari manapun, disebabkan dua ini berada pada center, jadi tidak kira kau kira dari mana, dia tetap karbon yang kedua. Oke? So, macam mana kita mau kasih nama dia? Kalau ada dua metil, oke, ini cabang dia 1C saja kan? Oke, ini cabang dia pun 1C. Jadi, nombor mesti dua-dua ada dia punya kedudukan. Oke, kita ambil dulu yang ini punya kedudukan. Ini punya kedudukan terletak di mana? Karbon kedua. Jadi, tukar dulu pen. Terletak pada 2. Oke. Ini adalah kedudukan C yang pertama. Lepas tu, C yang ini terletak di mana? Sini. 2 juga. Oke. Lepas tu nama dia, tadi di atas, kalau satu saja nama dia metil kan? So, sekarang ada 2 metil. C dengan C. Ada 2 nombor, bermaksud dimetil. Di maksud dia 2 lah. Oke. Dimetil apa? Rantai panjang apa? Nama dia. 1, 2, 3. 3 karbon, nama dia propana. Oke. Dia tidak juga lah terlampau susah. Tapi kalau mau cakap senang, mungkin kamu perlu banyakkan latihan lah. Oke, coba faham betul-betul macam mana kita mau buat dia punya isomer. Oke, lepas ni saya mau terangkan heksana. Tapi saya mau kamu challenge yourself. Oke, lepas buat ini, lepas tengok sampai sini. Oke, pergi try buat modul. And then dalam buku nota, kamu try lukis isomer untuk heksana. Coba cari ada berapa isomer untuk heksana. Lepas kamu siap, baru kamu datang tengok jawapan. Oke. So, heksana yang first mesti yang di atas ni kan, yang di atas ni ada 3 isomer lah. Oke. Ya, so yang heksana kita tengok ada berapa? C, heksana ada 6. Nanda mod. Oke. Macam ni ya, ada 6. So, rantai terpanjang ada 6. So, ini heksana lah. Tiada skill. Nanti kalau kamu lukis, mesti ada H dia. Oke, kasih penuh H dia. Sekarang saya malas. Hahaha. Oke. Sini lagi lah hujung. Oke. So, then kita kasih kurang dia punya rantai terpanjang. Kita kasih C. Tinggal 5. Kasih tinggal 5. Yang hujung ni pindah pergi mana? Oke, yang hujung ni tidak boleh pindah pergi bawah hujung ni. Tidak boleh pindah pergi sini. Sebab dia tetap melekat dengan C ini. Ingat saja tangan si Aina. Oke, jangan balik-balik kasih pegang dia sama tangan Aina. Pegang tangan dia sama orang lain. Jadi yang hujung tadi ni, oke, kita pindah pergi C sini. So, sinilah. Oke. Saya guna pen lain lah supaya kamu nampakkan dia punya kedudukan. C di sini. Oke, kasih pindah dia pergi sini. Jadi sekarang apa nama dia? Apa nama dia? So, kita mesti tahu dia punya nombor dulu. Nombor dia mesti yang paling dekat dengan kumpulan alkil. Jadi kita akan mula kira daripada sebelah kanan. So, 1, 2, 3, bla bla bla. Yang lain tu tidak kisah sudahlah. Yang penting kita mau tahu nombor ini di mana. Jadi nama dia ialah 2 metil. Oke, rantai terpanjang ada berapa C? Ada 5 C. Jadi pentana. Siap. Nah, ini mesti ada H lah. Kalau kamu lukis ada H. Saya lukis tidak perlu ada H sebab saya mau kamu faham sahaja macam mana mau lukis. So, yang ketiga. Oops, kenapa tidak tertukar? Yang ketiga. And then kita boleh pindah C tu pergi mana lagi? Oke. Kau boleh pindah yang ini. Oke. Pindahlah dia pergi C yang ketiga. So, nama dia akan berubah. So, C tetap rantai terpanjang. Selagi rantai terpanjang yang baru ni kau belum
tukar sampai dia habis dia punya kemungkinan isomer, kau teruskan sajalah. Yang atas ni 5 karbon, di bawah kekalkan 5 karbon. Cuma si yang metil tadi, alkil tu, kita pindah dia pergi, alamak, pindah dia pergi sini, yang ketiga. Okey, so sekarang saya kira daripada kanan 1, 2, 3, 4, 5 lah. Okey, kalau kamu kira daripada sebelah kiri pun ini 1, 2, 3, dia tetap 3. So it doesn't matter kau kira dari mana kalau dia center. So ini nama dia apa? Try. 3 metil apa? Pentana. Okey. So ini ialah 2 metil, ini ialah 3 metil. 3 ini bermaksud kedudukan dia. Okey. So keempat, macam mana lagi kita boleh lukis? Kalau dia rantai terpanjang daripada 6 jadi 5, and then kita try lah 4. Rantai terpanjang jadi 4. And then kau punya C boleh pergi mana? So sekarang ialah C mana yang kita mau pindah? C ini lagi. Ini lagi kita mau kasih pendek. Potong dia. Jadi potong dia, kamu kena fikir mau letak dia di mana. Oke. So C yang ini kalau kamu potong, kamu tidak boleh letak dia di sini. Oke, tidak boleh. Sebab dia tetap sama. So kamu kena letak dia sama ada pergi sini ataupun pergi sini. Oke, kita try dulu lah yang pertama punya kemungkinan. Kalau saya lukis C macam ni, kan? Yang kuning ah. Oke, dengan yang tadi yang asal ini kan, ini memang ada di sini. So, macam ni. Boleh. Oke, yang hujung sini tadi, C, pindah dia. Pindah dia pergi sini dulu. Try. Oke, so dia akan jadi struktur macam ni. And then kamu tambah dia punya H, so kasih nama dia lah. Oke, kasih nama dia. So, sekarang nombor dulu kau perlu tahu. Dari mana yang paling dekat dengan kumpulan alkil? Sinilah. So, sini kita kira 1, sini 2. Sini 3, sini 4. So, kedudukan C yang pertama ialah pada karbon kedua. Jadi 2. Kedudukan C yang kedua juga pada karbon kedua. So, 2. Oke, jadi ada 2 kumpulan alkil. So, dimetil. Oke. Dimetil. Salah. Ada dash ya. Sorry. Ada dash. Selepas nombor ada dash. Jangan salah. Dimetil apa? Rantai terpanjang ada 4. So, butana. Oke, so ada 4 sudah dia punya isomer. So, ada lagi kemungkinan. Ada lagi kemungkinan boleh. Oke, 5. So, sekarang dia melekat pada C yang sama bahkan. Coba try kasih pegang dia orang yang berlainan. Oke? Coba pindah ini pergi C yang lain. Oke. Tetap juga 4 karbon. Oke? Yang di atas kekal. Yang di atas ni kekalkan kedudukan dia. Oke? Mana-mana lah kamu kekal ke atas ke bawah, yang penting 1 C di sini, 1 C pergi sini. Kita tengok samakah tidak nama dia. Oke? Kalau kamu buat macam ni, dia punya rantai terpanjang kekal 4 kan? So, nama dia try. Samakah tidak? Oke. So, sekarang macam ni, macam mana kita mau kira nama dia? Nombor dia, macam mana? Kalau saya dari sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Oke? Bolehkah, samakah tidak kalau saya kira daripada sebelah kiri? Saya guna pen lain. Kalau saya kira daripada sini, 1, 2, 3, 4. Adakah nama dia akan berubah? Oke, kalau saya guna yang warna kuning ni, kita kira daripada sebelah kanan, kita punya nombor di depan ialah 2, 3, dimetil butana. Ini yang kuning. Kuning kuning. Kuning punya nombor. Oke, kalau saya kira daripada kiri. Daripada kiri ke arah sana. Sini nomor 1. Jadi nama dia akan jadi apa? Sama juga 2, 3, dimetil butana. Kan? So it doesn't matter.
Kau kira daripada kiri ke kanan kan, nombor di depan ni tetap kedudukan karbon kedua dan karbon ketiga. So, samalah, nama yang sama. Jadi ini adalah isomer yang ketiga. Okay. Okay. So, sudah rantai. Kalau kau tukar macam mana? Okay. Kita tukar lagi. Kalau lah kan, kau tukar macam ni. 1, 2, 3, 4. Tadi sudah macam ni kan. Kau tukar ini, pergi sini. Opsi, C pergi sini, C pergi sini. Boleh? Jadi kira isomer. Kira isomer ke tidak? Kalau macam ni, kau akan kira daripada sebelah kiri kan? Sebab dia paling dekat dengan hujung bayang C ini. Okey, jadi ini mesti 1, ini mesti 2. Jadi nama dia akan jadi 2,2-dimetil apa? Butana. Macam pernah nampak. Ini dengan ini, benda yang sama. Okey, kau hanya tukar dia, kau hanya kasih terbalik dia, hujung ke hujung. Okey, so ini bukan isomer. Maksud saya isomer ini adalah sama dengan isomer yang kau buat di atas tadi. Sebab nama dia sama bila kau buat nama. So ini padam. Kita try kalau boleh buat kasih. So maksud dia yang 4 rantai terpanjang 4 karbon ni sudah selesai. Okey, kita mau try 3 karbon boleh buat ke tidak? 3 karbon boleh buat ke tidak? So 1, 2, 3. Jadi bermaksud kau mau pindah siapa? Ini kau mau try kan? Dia sekejap lagi boleh pindah sebab di hujung. Jadi mau pindah pergi mana? Pindah pergi mana? Kalau saya letak okey macam ni. Katakanlah kan, sekarang ini saya letak C macam ni. C macam ni, yang merah mau letak mana? Ini. Merah mau letak mana yang saya kasih bulat tu? Tidak, sudah. Kalau kau letak sini sama juga kan? Kan? Okey. Kalau letak di hujung, kalau letak di sini sama juga. Dia rantai terpanjang 4 juga. Nah, macam mana? Alamak. So, mau letak mana? Try. Letak sini. Boleh? Boleh ke tidak? Okey, kalau kau lukis macam ni, kau tengok rantai terpanjang apa? Rantai terpanjang, kalau kau letak C tu di sini, rantai terpanjang dia bukan lagi 3C. Bukan. Okey, nama di hujung ni mesti berdasarkan rantai yang paling panjang. Jadi dalam lukisan susunan macam ni, rantai yang terpanjang ialah mana? Rantai terpanjang ialah yang turun ke bawah, iaitu butana. Okey, butana, dan ini adalah kumpulan ini adalah kumpulan alkil. Jadi kau akan kira C1 dari mana? Kau akan kira C1 dari atas. C1, 2, 3, 4. Benda ini nama dia akan jadi 2,2-dimetil butana. Sama dengan yang ini. Sama. Okey? Cuma kalau kau tukar dia macam ni, rantai terpanjang dia akan jadi macam ni. So ini akan jadi kumpulan alkil. Macam alia yang pindah-pindah. Okey? Saya harap boleh fahamlah. So pentana, heksana mempunyai 5 isomer. Okey, tidak. Kalau kau sudah try 3, dia sudah berulang-ulang dia punya nama. So maksudnya dia tiada isomer lagi lah. Okey. So saya harap ini hanya permulaan, baru alkana. Lepas ni alkina yang ada kumpulan berfungsi tu lagi rumit sikit, tapi saya rasa boleh lah, simple juga ni. Okay? So, thank you.